Hukum? Oh, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wassalamuhu 'ala hadzal nabiyil karim wa imamil muttaqin wa qaidid du'atil mujahidin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. InsyaAllah tuan-puan, kita akan sambung muka surat 18, kitab yang pertama kita, iaitu kitab Fiqh As-Sullamus Sibyan. Muka surat 18, tajuk dia hukum mengerjakan sembahyang. Itu tajuk kecil dia, hukum mengerjakan sembahyang. Ini tajuk yang simple dan santai. Sebelum kita nak masuk tajuk yang topik yang pertama, iaitu syarat wajib. Itu antara tajuk yang kita fokus, iaitu syarat wajib sembahyang. Ada 5 syarat itu yang kita akan fokus. Pagi ni kita settlekan dulu tajuk yang simple ini, iaitu hukum mengerjakan sembahyang. Minggu lepas minggu sebelum daripada ini kita dah bincang berkaitan dengan makna sembahyang, juzuk sembahyang. Kita bilang satu persatu juzuk dia, dan kita dah tahu secara umumnya perbezaan di antara diri sembahyang dan juga juzuk sembahyang. Yang kita diwajibkan ke atas kita untuk mendirikan sembahyang. Bukan sekadar melakukan juzuk sembahyang. Itu penting. Apabila kita tahu secara detail apa tanggungjawab kita, barulah kita tahu dari sudut pelaksanaan yang kita nak fokus, iaitu pastikan bahawa kesemua juzuk solat itu kita lakukan secara sempurna. Pertama cukup, yang kedua sempurna. Kalau orang tak ambil cakna ni tuan-puan, dia just cukup rukum dia panggil. Ada takbir, ada salam. Dari segi pelaksanaan, kesempurnaan dia tak jaga. Sebab bagi dia cukup sudah memadai. Sebenarnya diambil kira pertama ialah cukup juzuk sembahyang. Kerana cukup juzuk itu barulah dinamakan diri sembahyang. Yang keduanya ialah kesempurnaan pelaksanaan dia mesti menepati dengan syarat yang telah ditetapkan. Baik, itu umum. Jadi apabila kita tahu sembahyang tuan-puan, tajuk-tajuk kecil ataupun kita panggil subtopik yang kita akan bincang sepanjang kitab kita ini hanya membincangkan berkaitan dengan juzuk sembahyang, berkaitan dengan juzuk sembahyang. Sebab tu kita pernah sebut sebelum daripada ni, sembahyang ni yang diambil kira apabila kita akan bincang selepas ni. Dia topik yang pertama, dia panggil topik yang pertama, iaitu syarat wajib. Syarat wajib, syarat sah. Jadi secara umumnya sembahyang ini dia ada beberapa komponen besar. Yang kita bincang sebelum daripada ni itu komponen diri sembahyang. Tapi ada lagi komponen luar. Maksud apa? Maksudnya Allah Ta'ala nak mengambil kira penerimaan sembahyang itu bukan setakat diri sahaja, tapi ada juga unsur luaran. Maka unsur luaran itu kita panggil syarat sah. Sebelum solat kita kena jaga 9 perkara. Itu kita akan bincang akan datang. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, hukum mengerjakan sembahyang. Yani hukum mendirikan
ibadat yang bernama sembahyang. Apa hukum dia? Maka wajib atas tiap-tiap mukallaf. Hukum dia ialah wajib atas tiap-tiap mukallaf. Wajib di sini tuan-puan kita panggil wajib syarak, dan juga pendetilan wajib itu ada wajib aini, ada wajib kifai. Di sini wajib aini. Sebab tu dia sebut tiap-tiap. Wajib atas tiap-tiap mukallaf. Maksudnya wajib ke atas setiap individu, tak terkecuali walaupun seorang individu yang statusnya mukallaf. Kalau status dia tak mukallaf, tak diwajibkan. Tu. Jadi hukum ini tuan-puan, wajib tu, hukum ini dia bergantung dengan orang yang cukup ciri mukallaf, orang yang statusnya mukallaf. Mukallaf ini kita dah bincang di awal dulu, ada 5 syarat, iaitu akil, balik, itu syarat asas mukallaf. Akil, balik, sempurna panca indera, bangkit rasul. Itu dia panggil mukallaf. Apabila dia akil, maksud dia tak gila, dan dia balik, dia dah capai umur balik. Ini 2 asas. Maka kita panggil dia, ini status dia mukallaf. Mukallaf ni apa dia? Orang yang bergantung dengan hukum syarak. Apa saja perbuatan dia, apa saja perkataan dia, dia ada perhubungan dan kebergantungan dan keterikatan dengan hukum syarak yang Allah gubal. Ada 5 hukum syarak: wajib, sunat, haram, makruh, haruh, sah, batal. Itu hukum yang digubal oleh Allah Ta'ala. Syarak itu dia merujuk kepada penggubal. Asal dia syarik. Syarik ni Allah. Yang hukum yang digubal, undang-undang. Hukum ni undang-undang. Ketetapan ataupun peraturan yang digubal oleh Allah. Itu dia panggil syarak. Syarak di sini dengan maksud syarik hakiki, iaitu Allah. Syarik majazi Rasulullah. Rasulullah ni dia panggil syarik juga, tetapi majazi. Yang hakikinya adalah Allah penggubal undang-undang. Jadi Allah gubal ini untuk siapa undang-undang ini? Untuk orang yang statusnya mukallaf. Kalau manusia, status dia mukallaf. Kalau jin, dia terus mukallaf. Jin ni dia tak tunggu dia balik. Dia melahir sahaja jin, dia terus mukallaf. Dia beza dengan kita. Kita lahir kena tunggu dulu umur 12 tahun. Kalau perempuan sekurang-kurang mukallaf, sekurang-kurang haid 9 tahun takriban. Tapi kalau jin dia tak perlu tunggu. Dia terus mukallaf. Baik, wajib atas tiap-tiap mukallaf. Ini wajib aini, bukan wajib kifai. Mengerjakan sembahyang. Wajib mukallaf ini melakukan sembahyang tiap-tiap sehari semalam. Tiap-tiap sehari semalam ni, tiap-tiap berulannya hari dan berulannya malam. Selagi ada hari, selagi itulah wajib dia mendirikan sembahyang. Selagi ada malam, wajib ke atas dia. Maksud apa? Selagi ada hari bagi dia, selagi ada malam bagi dia, selagi itulah mendirikan sembahyang. Kalau dah tak ada hari bagi dia, belum kiamat lagi, dia mati dulu, tak wajib sembahyang. Kenapa? Karena dia tak berlalu dan dia tak bertemu dengan hari. Apa maksud hari? Hari ini merujuk kepada naiknya matahari. Itu dia panggil hari. Apabila turunnya matahari, tenggelamnya matahari, maka tidak dipanggil hari, itu dipanggil malam. Sebab tu takrif malam, definisi malam,
Mula bila nak kira malam di sisi syariat dalam agama? Malam ni apabila tenggelam matahari, belum munculnya fajar shadiq, belum subuh, itu dipanggil tempoh ataupun waktu malam. Malam pun nak wajib mendirikan solat, hari pun wajib mendirikan solat. Bila mula kira hari, munculnya fajar shadiq, masuk waktu subuh, walaupun kita panggil pagi lah, masuk waktu subuh hingga tenggelam matahari, itu tempoh dipanggil hari. Sebab tu dia panggil hari dan malam. Dia hari dan malam. Mendirikan sembahyang tiap-tiap sehari semalam 5 waktu. Dalam masa tempoh 12 jam tu, 24 jam tu, hari dan malam itu, ada Allah menyediakan di dalam 24 jam itu ada 5 waktu ataupun 5 kali, 5 waktu yang wajib dia mendirikan, iaitu nama, iaitu ni nama 5 waktu tu, 5 kali sehari semalam itu. Apa nama solat dia? Bukan nama waktu, iaitu zuhur. Zuhur ni nama bagi sembahyang, bukan nama bagi waktu. Nama bagi sembahyang yang berada dalam waktu zuhur. Tu sembahyang yang bernama zuhur wajib didirikan dalam waktunya, yakni waktu zuhur. Cuma bahasa mudah orang kita panggil waktu zuhur. Dia bukan waktu zuhur, waktu sembahyang yang bernama zuhur. Tu. Jadi konsep agama kita ataupun gaya bahasa dalam syariat kita, dia banyak menggunakan bahasa ringkas yang kita kena tahu. Bahasa ringkas itu diringkaskan, asal dia panjang. Asal dia panjang. Sebab tu penting kepada kita ambil tahu, belajar supaya kita tahu yang penuhnya macam mana. Macam kita kata membaca tahiyat awal, memberi salam, itu ringkas. Maksud apa? Maksud memberi lafaz yang bernama salam. Itu bahasa penuh dia. Baru kita tahu yang mana nama, yang mana salam. Beza di antara ismun dengan musamma. Apabila kita terus terima yang short, yang pendek itu, yang ringkas itu, tanpa kita belajar yang dalam, yang sebenarnya, menyebabkan kita hanya kenal nama, tak tahu pun diri sebenar. Memberi salam. Jadi dia beri salam tu, dia beri nama, bukan dia beri diri salam. Begitu juga masuk dah waktu zuhur. Maksud dia masuk waktu sembahyang yang bernama zuhur. Waktu dia apa? Waktu dia ada mula, ada akhir. Mula waktu zuhur ketika mana gelincir sedikit sahaja matahari condong ke arah ataupun ke belah ke arah matahari jatuh. Kita panggil dia condong sedikit, tak perlu banyak. Itu mula masuk waktu. Waktu apa? Waktu sembahyang yang bernama zuhur. Okey. Dan asar, dan waktu dan sembahyang yang bernama asar, dan maghrib dan sembahyang yang bernama maghrib, dan isya dan sembahyang yang bernama isya, dan subuh dan sembahyang yang bernama subuh. Waktu dia nanti kita akan belajar tuan-puan. Dia ada tajuk khusus, waktu-waktu secara manual, bukan secara instant. Hari ni kita mudah tengok jam, kita tahu dah. Ini kita nak tahu, akan datang tajuk dia secara asal dia. Masuk waktu secara asal, barulah kita tengok berpandukan pada alat.
Contohlah waktu yang tidak ada jam, waktu yang tak boleh tengok matahari, waktu yang boleh tengok matahari tapi jam tak ada, kita nak tengok matahari. Itu dia panggil standard masuk waktu. Kita tahu masuk waktu dengan standard pertama, secara yakin. Maksudnya kita tengok sendiri perubahan matahari. InsyaAllah akan datang. Jadi hari ini kita tahu dulu nama-nama bagi sembahyang. Wajib sembahyang itu mengerjakan sembahyang tiap-tiap sehari semalam tu, 5 waktu tu, 5 jenis sembahyang tu dalam 5 waktu dengan ijma' muslimin, dengan kesepakatan seluruh muslimin. Tidak ada seorang Islam pun yang ingkar, yang membangkang bahawasanya sembahyang ini tak wajib. Maka barang siapa menafi akan wajib. Menafi bukan tak buat, menafi walaupun dia buat. Maka barang siapa menafi akan wajibnya, wajib mendirikan sembahyang 5 kali dalam 5 waktu. Menafi ni dia ingkar walaupun dia buat. Dia menyatakan sembahyang zuhur tak wajib walaupun dia buat. Dia menyatakan sembahyang asar tak wajib walaupun dia tak pernah tinggal. Itu makna menafi. Menafi dari sudut apa? Menafi dari sudut bukan pelaksanaan, dari sudut i'tiqad. Walaupun pelaksanaan dia buat, dia bukan nilai dari sudut pelaksanaan, tetapi penilaian dari sudut pegangan di hati dia. Kalaulah dia mengingkar, membangkang yang wajib, dia kata tak wajib, nascaya, jawab barang siapa nascaya jadi kafir ia orang yang menafi kewajipan mendirikan sembahyang walaupun dia buat. Pelaksanaan dia tak pernah tinggal, tetapi dari sudut pegangan dia, kepercayaan dia, di hati dia menafi, mengingkar. Itu menafi. Apa kafir ni? Badal, keluar daripada agama Islam. Tu makna kafir. Keluar ia orang menafi tadi daripada agama Islam, wal a'yadzubillah. Ini walaupun dia buat tak pernah tinggal, tetapi apabila orang tanya dia, rajin sungguh Tuan Haji solat ni, dia kata saja je rajin, bukan wajib pun. Maka kesan dia sangat besar, kufur, wal a'yadzubillah. Baik, settle. Adapun ini sebaliknya, ini hukum yang kedua. Hukum kedua ni berlaku sekiranya orang yang, dia nak mendetailkan, orang yang tak melaksanakan sembahyang tetapi di hati dia pegang wajib. Apa hukum dia? Adakah kafir? Baik, secara umumnya tuan-tuan, saya ulang sekali lagi, hukum mendirikan sembahyang ini kita mesti pegang wajib ke atas setiap mukallaf 5 kali sehari semalam. Itu wajib, bukan sunat. Wajib pula wajib aini, bukan wajib kifai. Sebab itulah apabila wajib aini, wajib ke atas tiap-tiap individu. Ada satu lagi wajib kifai. Kifai ini tak wajib ke atas setiap individu, dia wajib ke atas sebahagian daripada orang yang berada dalam satu qaryah, gugur ke atas orang lain yang tidak melaksanakan. Itu dia panggil wajib kifai. Dia panggil wajib kifai. Ataupun dalam bahasa hari ini dia panggil fardu kifayah. Ini yang kita sedang bincang ini fardu ain. Sebab itulah apabila pelaksanaan itu wajib wajib aini, maka belajar juga wajib aini. Mudah je nak tahu. Sebab itulah ambil tahu, belajar tentang ilmu asas, bukan hak detail. Ilmu asas tentang tata cara pelaksanaan solat
dia termasuk hukum wajib aini. Tak lepas kalau kita tak ambil tahu basic. Yang detail tu wajib kifai. Isu-isu detail dalam solat, itu wajib kifai. Maksudnya kalaulah kita tak ambil tahu pun tak berdosa atas kita. Orang dalam qaryah kita dah ada yang pakar dalam bidang fiqh, gugur ke atas kita. Jadi kalaulah yang detail itu, kita akan dapat pahala kifai, pahala wajib kifai. Yang asas itu kita belajar, kita akan dapat pahala wajib aini. Itu beza. Adapun ini, dia kalau yang pertama tadi kita tahu wajib ni, pegangan itu kita tahu wajib aini, maka kalaulah dia ingkar, kalau dia nafi, walaupun dia buat, kufur wal iyazubillah. Yang kedua ni, pendetailan yang kedua, adapun ni sebaliknya, dari segi pelaksanaan dia tak buat, tak pernah buat solat, tetapi dari segi pegangan, kepercayaan, dia pegang bahawa solat itu wajib aini ke atas tiap-tiap individu. Maka hukum dia haram, berdosa besar, tetapi dia tidak kafir. Itu hukum dia. Dia tidak dihukumkan orang yang kafir walaupun dia tidak pernah mendirikan solat. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu taala, adapun barang siapa tiada mengerjakan akan solat kerana malasnya. Inilah sebab apa dia tak mendirikan solat, kerana malas. Dan tiada ingkar, dan ni wawul haliyah, padahal sedangkan, dengan makna wawul haliyah ni dengan makna sedangkan dia tidak ingkar dalam hati dia, dia tak mendirikan solat saja je dia, alasan dia malas saja, malah yang sebenar. Lepas tu dia buat alasan tak sempat lah, balik rumah jam lah, tak sempat sampai rumah, asar tengah jalan. Dari ofis keluar tadi pukul 4.30 dah asar dah. Plan nak balik solat di rumah, sampai di rumah tu dah maghrib. Tu alasan dia. Walha boleh singgah di tepi jalan. Solat tak semestinya di surau, solat tak semestinya di masjid, boleh solat di tepi jalan. Teruk lagi keluar viral dalam Facebook tu, dia hantar tengah jalan. Nasib baik polis trafik ni baik, tolong kawal lalu lintas. Ada juga tuan-tuan, macam-macam passion kita hari ni. Tak tahulah dia nak tunjuk macam mana. Dia sembahyang, dia hantar tengah-tengah jalan raya, bukan tepi orang tak layan. Baguslah, viral juga dia buat macam tu. Kerana malasnya, dan yang sedangkan tiada ingkar ia orang yang tak solat tadi akan wajibnya wajib sembahyang. Dia tak ingkar kewajipan sembahyang, cuma dia tak mendirikan sembahyang. Maka ni jawab barang siapa tak mengerjakan sembahyang kerana malas dan dia tak ingkar, itu penting, tak ingkar tu, maka tiada jadi kafir ia barang siapa. Tetapi sungguh pun tak jadi kafir, dosa besar. Dia termasuk orang Islam yang asi. Ni standard Islam ni, dia ada standard dia. Islam yang asi, ataupun kita panggil Islam yang fasik. Ni standard yang paling bawah. Standard yang atas sekali Islam yang adil, itu orang soleh. Yang kedua, Islam yang tak adil dan tak fasik. Yang ketiga, Islam yang fasik. Kalau biasanya kita belajar secara basic, dia ada dua je. Pertama, Islam adil, ni orang soleh. Yang kedua, Islam yang fasik, yang selalu mengerjakan dosa. Selalu mengerjakan dosa besar dan mengekalkan dosa kecil. Itu orang fasik. Dia buat dosa besar, dosa kecil dia kekalkan. Kita ni buat dosa kecil, dosa besar tak buat, ataupun dosa besar jangan buat. Orang yang fasik, dia melakukan dosa besar, mengekalkan dosa kecil. Dosa kecil tu biasa bagi dia, habit.
Sakat tengok perempuan, sakat tengok aurah orang, biasa je. Apa nak peliknya? Bagi dia seolah-olah tidak menjadi kesalahan tengok perempuan. Sedangkan itu dosa walaupun kecil. Ada orang kita lagi teruk sikit, dia kata dosa kecil je. Je bila belakang tu. Apa salahnya? Teruk lagi. Apa salahnya pula? Apa salahnya macam mana? Memang salah. Dosa ni sama ada kecil atau besar menjadi kesalahan di sisi Allah Ta'ala. Orang yang hampir dengan Allah, para ahli sufi, kita yang ketiga kita akan baca, mereka ini jangan kata benda haram, makruh pun mereka tinggal. Kenapa? Kerana mereka nak jaga hubungan mereka dengan Allah. Mereka tahu makruh itu Allah tak suka, walaupun tidak penalti, tidak ada kesalahan, dosa. Tetapi karaha itu maksudnya perkara yang Allah tak suka, perkara yang Allah tak benci. Cuma kalau kita buat, Allah tak rekodkan kesalahan. Maksudnya Allah tak rekodkan haram. Kalau kita dengan anak kita, kita tak pukul. Benda tu tak bagus, kita tahu tak bagus, tapi kita tak rotan dia. Itu dia panggil makruh. Kalaulah benda kesalahan haram, tetap kita rotan dia sama ada kuat atau sikit. Kalau kesalahan teruk haram, rotan kuat. Kesalahan kecil, dosa kecil, rotan sikit. Kalau tak rotan, tu makruh. Itu nilai kita dengan anak kita. Begitu juga kita dengan Allah. Kesalahan besar haram, dosa besar direkodkan kesalahan besar. Haram dosa kecil ada rekod juga kesalahan. Ada catatan haram dosa kecil yang tidak ada dosanya ialah makruh. Makruh Allah tak suka. Tetapi Allah sukanya ialah orang yang meninggalkan makruh kerana dia. Itu yang Allah suka, ada pahala. Sebab tu orang yang tak buat makruh dengan niat kerana Allah Ta'ala dapat pahala. Apatah lagi tak buat benda haram kerana Allah, tetap dapat pahala meninggalkan benda haram. Maka tiada jadi kafir ia barang siapa, tetapi dosa besar. Dia panggil orang yang fasik, serendah-rendah martabat Islam. Ulama kata bahaya orang yang berada dalam fasik ni, dia terlampau hampir dengan kufur. Silap sikit saja, silap teknik sikit, dia akan gelincir kepada kufur. Itu bahaya. Adapun hadis, ni hadis ni ramai orang guna hujah. Ni kena faham betul-betul hadis ini yang kata man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Artinya barang siapa meninggal ia barang siapa akan sembahyang dengan sengaja, muta'ammidan ini dengan sengaja, maka sesungguhnya jadi kafir ia terang-terang. Yakni itu yang kita nak. Jadi di sini ni tuan-puan, dia ada pentafsiran oleh para ulama. Tidak boleh memahami hadis secara umum. Kalaulah memahami hadis secara umum tanpa berpegang kepada pentafsiran para ulama, maka akan berlaku kesilapan besar. Kita menghukumkan orang yang meninggalkan sembahyang tanpa kita tahu dia ingkar ataupun tidak, kufur. Kita hukum dia kufur, bahaya. Sedangkan dia tak kufur, dia hanya dosa besar. Yang jadi kufur macam mana? Ni ada dua pentafsiran di sini. Yang jadi kufur ni, jika ia ingkar wajib sembahyang. Ini pentafsir yang pertama. Jadi maksud yang Nabi kata orang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, bukan terlupa, bukan tertidur. Kalaulah terlupa atau tertidur, dua sebab ini dimaafkan. Terlupa sembahyang, ada orang terlupa sembahyang. Dia biasa solat di awal waktu, masuk waktu terus solat. Tiba-tiba awal waktu gaya nak solat, tetamu datang. Tetamu datang, sembahlah dengan tetamu hampir sejam. Lalu tetamu balik.
Tetamu balik dia pun buat kerja macam biasa lah. Tengok jam dah pukul 6. Asal 4:13. Tetamu balik 5 lebih. Jadi lepas tetamu balik 5 lebih, dia pun masuk bilik tukar pakaian, keluar exercise, berkebun tepi rumah. Sebab apa? Sebab rutin dia. Rutin dia pukul 6 lebih biasanya keluar ke kebun. Jadi dia akan ikut rutin dia. Sebab rutin dia awal pukul 4:30 itu sembahyang. Rutin dia. Itu dipanggil habit. Tiba-tiba ada kebetulan Allah hantar tetamu datang pukul 4:30. Maka dia layan tetamu. Sampailah maghrib baru dia ingat. Rupanya dia tak solat. Itu dia panggil lupa solat. Adakah haram? Tak. Tetapi wajib dia qada. Ni dia panggil wajib qada, tak haram. Ada wajib qada haram. Haram pula bukan dosa kecil, haram dosa besar. Kenapa? Kerana dia meninggalkan dengan sengaja. Sengaja ni tafsiran yang kita kena faham. Maksud sengaja. Sengaja ni dia ada dua pentafsiran secara umum. Sengaja ni, kalaulah dia tinggal dengan sengaja, maka haram, dosa besar, wajib qada. Tapi kalau dia tinggal dengan tak sengaja, tak haram tapi wajib qada. Maka di sinilah ada hukum wajib qada ini segera ataupun tidak. Ada hukum wajib qada segera, jangan buat benda lain lagi. Ada hukum sunat qada segera. Nak tahu wajib qada segera, sunat qada segera, kita kena tengok kesalahan dia. Adakah sengaja ataupun tidak? Kalau sengaja dia tinggal, wajib qada segera. Jangan buat benda lain lagi. Maksud yang dia boleh buat perkara-perkara wajib je. Bolehlah makan, bolehlah buat kerja hak wajib. Ada pun nak buat benda lain tak boleh. Ini qaul muktamad. Wajib qada dulu. Tak boleh nak sembang kosong, wajib qada. Tak boleh nak mengeter yang tidak ada perkara wajib. Wajib qada solat dulu. Ini qaul yang muktamad. Melainkan qada sahaja. Boleh walaupun dia qada banyak ada, boleh dia buat kerja lain dengan syarat dia azam, aku akan habiskan hutang dengan Allah, qada. Ini qada'if. Nasib baik ada qada'if. Kalau tidak memang tak boleh buat apalah kita. Semain sunat pun tak boleh, kena buat qada' wajib. Kerja-kerja yang sunat-sunat pun tak boleh, melainkan kerja wajib saja. Cari nafkah wajib boleh, nafkah sunat tak boleh. Urusan sunat tak boleh. Kenapa? Kerana hutang ni wajib, solat qada' ni wajib, kena buat. Masa itu yang ada pada kita itu lunaskan hutang wajib ini. Kerana kita tinggal banyak solat. Contoh kita tinggal 10 tahun, kena settlekan hutang Allah Ta'ala, baru boleh buat benda lain. Ini qaul muktamad. Adapun qada' boleh. Sebab tu orang walaupun dia ada qada', dia boleh buat sunat juga. Boleh sunat qabliyah, boleh sunat ba'diyah, boleh sunat duha, boleh sunat tahajud. Itu qaul dhaif. Kalau orang nak beramal qaul muktamad, bangkit tahajud malam, tak buat sunat tahajud, buat qada'. Sunat rawatib, orang buat rawatib dia qada'. Orang buat qabliyah dia qada'. Orang buat ba'diyah qada'. Sebab dia ada 10 tahun kota sembahyang zuhur yang dia tinggalkan. Setiap zuhur maka dia qada' selama 10 tahun. Itu cara mudah. Saya pernah beri 2-3 bulan sebelum PKP cara mudah untuk qada'. Ada orang tanya, kalau saya ni tinggal dulu-dulu saat zaman saya rock dulu 10 tahun dulu, memang saya sembahyang ni cincai, banyak tinggal dan sembahyang pun tak betul, tak ambil tahu langsung kan. Macam mana cara? Cara dia qada setiap kali waktu kita selepas waktu zuhur kita terus sembahyang zuhur. Sembahyang asar, selepas waktu asar terus qada asar. Selepas maghrib qada maghrib. Selepas solat isyak qada isyak. Sampailah berapa tahun pun. Contoh kita 10 tahun, 10 tahun qada. Itu cara mudah. Sebab kita nak buat dalam waktu yang singkat tak mampu. Nak qada 1000 rakaat dalam waktu yang singkat tak mampu. Kawan saya dulu ada macam itulah, saya pernah cerita kat tuan-puan, duduk pondok 5 tahun, dia tak pernah sembahyang meninggalkan qada setiap kali waktu wajib. Lepas zuhur dia akan bangkit, orang lain buat rawatib, dia terus buat 4 rakaat zuhur qada. Asar begitu juga.
Orang lain buat qabliyah asar, dia tak buat, terus dia qada asar. Sebab kehidupan lampau dia tak pernah solat yang sempurna. Kalau dia solat pun dia kata saya tak ambil tahu tentang ilmu berkaitan solat, mungkin solat saya tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Baik, ada mungkin. Baik, settle. Lengkapkan yang saya sebut tadi. Kalau kita pentafsir yang pertama, maksud dia kalau kata orang yang kufur, sambung kat situ kan? Tu tak sambung tadi. Kalau pentafsir yang pertama yang kata kufur ini, maksud apa kufur? Maksudnya ialah orang yang ingkar. Dia meninggalkan solat dan dia ingkar berkaitan dengan hukum solat. Itulah yang jadi kufur. Itu pentafsiran yang pertama. Pentafsiran yang kedua, maksud kufur di sini kata Nabi kafar jahara, iaitu kufur nikmat, bukan kufur pegangan, tidak. Itu kufur nikmat. Baik, settle. Okey, yakni jika ia ingkar wajib sembahyang. Kalau dia ingkar wajib sembahyang, barulah kufur dia. Tapi kalau dia teringkar, dia tak pernah solat tapi dia teringkar pun, maka tetap dia ini Islam, tetapi Islam yang dosa besar. Baik. Bermula dalil. Mana dalil yang tak jadi kafir? Orang yang meninggalkan sembahyang, orang yang meninggal sembahyang dengan sengaja. Oh, lupa tadi. Saya detailkan tadi sengaja tadi, sengaja. Sengaja tu orang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, hukum dia dosa besar. Orang yang meninggalkan dengan sengaja, hukum dia dosa besar. Baik, sengaja ini, apa maksud sengaja? Ini kena faham betul-betul. Sebab orang hari ni dia perasan diri dia sembahyang full, tapi dia tak cek dari sudut kualiti sembahyang dia itu adakah memenuhi kriteria sah ataupun tidak. Walaupun dia solat. Ini Islam lebih fokus kepada kualiti. Kalau kualiti sembahyang dia tak capai piawaian sah, Allah Ta'ala tak approve, tak capai level sah. Kita akan bincang syarat dia, syarat sah 9 perkara. Maka solat dia tidak sah walaupun dia solat 50 tahun. Itu penting ambil tahu. Sebab itulah kena tahu apa makna sengaja dan tak sengaja. Sengaja ni tuan-puan, dia sengaja tinggal. Pertama, memang dia tak pernah sembahyang. Maksud dia memang dia tinggal, dia tak sembahyang langsung. Itu dia panggil orang yang sengaja. Bukan kerana dia terlupa, bukan kerana dia tertidur. Yang saya bahas tadi, dia pergi jauh lupa nak recall, patah balik. Saya bagi contoh tadi, terlupa. Sebab ada dua sahaja yang kata sembahyang, orang yang meninggalkan sembahyang yang tak haram tapi wajib qada, dia panggil tak sengaja. Sebab tu kita nak bahas apa makna sengaja, apa makna tak sengaja. Kalau tak sengaja ni ada dua je isu dia. Pertamanya, meninggalkan kerana terlupa. Contoh tadi saya dah sebut. Yang kedua, meninggalkan solat kerana tertidur. Ini juga tak sengaja, tak haram, wajib qada. Barulah kita sambung sengaja. Kalau meninggal dengan sengaja, hukum dia haram, dosa besar, wajib qada. Wajib qada itu adakah segera? Wajib qada segera. Kalau tak sengaja, tak haram, tapi wajib qada,
dan wajib qada itu sunat segera, tak wajib segera. Itu beza. Sengaja dengan tak sengaja implikasi hukum berbeza. Kalau sengaja dia akan keluar hukum haram, meninggalkan dengan sengaja haram, dosa besar, wajib qada dengan segera. Kenapa? Karena dia sengaja tinggal. Kalau tak sengaja, implikasi hukum dia wajib tak haram, tapi wajib qada sunat segera, tak wajib segera. Itu beza. Tak sengaja ni ada dua isu. Pertama terlupa, kedua tertidur. Tertidur ni tuan-puan syarat pula mesti tertidur sebelum masuk waktu dan jaga habis waktu. Itu tak haram. Tapi kalau tertidur dalam waktu, bangkit dah habis waktu, haram. Itu beza tu. Contoh tuan-puan masuk Zuhur 1:03 minit. Kita 1:03 minit kita tak tidur lagi. 1:05 minit kita tidur, tak tahan, mengantuk sangat tidur. Tiba-tiba tidur lajak sampai 4:30. Bangkit dah asar. Haram ke tidak? Haram. Ini bukan contoh tak sengaja. Termasuk dia orang sengaja tak mendirikan solat. Kenapa? Kerana sebelum tidur dia dah ditaklif, dah lekat hukum ke atas dia. Sebab tu jaga-jaga. Apabila kita rasa tak kuat, tak confident kita boleh bangkit, semayanglah dulu. Tapi kalau kita yakin aku boleh bangkit, tidur dulu. Sebab mengantuk sangat. Makruh semayang dalam mengantuk. Semayang dalam keadaan letih, semayang mengantuk sangat, makruh. Semayang kena keadaan yang fresh, keadaan yang bertenaga, keadaan yang tenang. Dengan syarat kita azam dulu. Baik. Terlupa, tertidur yang kata tak haram ini, kalau belum masuk waktu, tertidur, habis waktu dia. Contoh pukul 1 kita tidur, atau pukul 12:30 kita tidur. Letih sangat hari tu, ataupun tak sihat dan sebagainya, bangkit 4:30. Maka itu dia panggil tak haram kita meninggalkan kerana tak sengaja tinggal. Kenapa tak sengaja? Termasuk isu keduanya ialah tertidur dalam waktu. Maka hukum dia tak haram, wajib qada dan sunat qada segera. Baik, saya tahu. Sengaja ni penting je. Sengaja ni ada dua. Ini ramai orang dah ambil tiket yang kedua. Pertamanya tuan-puan, dia meninggalkan dengan sengaja, bukan tertidur, bukan terlupa. Alasan lain tidak diterima. Kalau tertidur dengan terlupa boleh. Alasan lain tak boleh. Alasan lain musafir, driving, duduk atas flight, berlaku kebakaran, emergency, semua tidak diterima. Kenapa? Kerana Islam menetapkan tata kelola, tata cara solat mengikut situasi. Kalau kita atas flight, atas kenderaan, walaupun kita tak ada wuduk, walaupun tak tahu kiblat, wajib sembahyang dalam keadaan yang kita mampu. Tapi wajib qada balik. Sembahyang itu statusnya sembahyang meraihkan waktu. Dia panggil sembahyang ihtiramul waqt, meraihkan waktu. Maksud apa? Jangan biarkan waktu berlalu, waktu zuhur tanpa ada solat. Walaupun dalam apa jua rupa kena solat. Duduk atas flight, kita tahu dah sampai ni aku kita mula terbang pukul 12, kita sampai di airport pukul 4:30. Maknanya zuhur kita memang atas kapal. Kita semayan walaupun nak ambil wuduk tak boleh. Contohlah tak boleh ambil wuduk, dan kiblatnya tidak akan mengikut arah kiblat. Maka semayan dalam keadaan yang kita mampu, dia panggil sembahyang meraihkan waktu. Usalli fardal zuhri arba'a rakaatin adaan lillahi ta'ala. Sama je niat, semua sama. Status sembahyang itu sembahyang meraihkan waktu. Berlaku kebakaran, sama je. Sembahyang dia panggil syiddatul khauf. Sembahyang yang boleh bergerak. Sembahyang dalam keadaan yang kita boleh bergerak. Semuanya kita akan belajar akan datang. Syiddatul khauf tu. Baik. Yang kedua, dia ada dua sengaja ni. Pertamanya dia tinggal tak sembahyang. Yang keduanya termasuk sengaja juga,
Dia sembahyang, dia tak tinggal sembahyang dia buat, tetapi sembahyangnya tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Termasuk orang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja. Ini pun hukum haram, tuan-tuan. Macam mana ini ramainya? Dia sembahyang, dia solat mula 15 tahun, dia dah solat 20 solat sampai dia mati. Dia tak pernah rekod dia meninggalkan walaupun satu. Contohlah. Tetapi isu dia sembahyang yang tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana dia tak memenuhi syarat-syarat sah. Dia tak ambil tahu. Cara ambil wuduk pun dia main hantam. Cara takbir pun dia hantam. Cara sujud pun dia hantam. Baca Fatihah pun tak ambil kira. Syarat sah Fatihah pun dia langgar. Maka peraturan dia tak follow, yang dia kira adalah buat. Inilah majoriti yang ramai akhir zaman. Yang Nabi kata akhir zaman ialah ramai orang yang melakukan solat, bukan orang yang mendirikan solat. Beza orang yang melakukan solat dengan orang yang muqimunas solat, beza. Baik, settle tu dua. Bermula dalil tiada jadi kafir orang yang meninggal sembahyang dengan sengaja, iaitu hadis riwayat At-Tibrani an Ubadah bin Samit berkata, ia telah aku dengar, berkata ia Ubadah, telah aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Rasulullah, khamsu salawatin katabahunna Allahu 'alal 'ibad, faman jaa'a bihinna wa lam yudayyi' minhunna syai'a istighfafan bihaqqihinna kana lahu 'inda Allahi 'ahdun an yadkhilahu al-jannah wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu 'inda Allah 'ahdun in syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a adkhalahu al-jannah. Ini dalil yang bahawasanya orang tinggal sembahyang ni dengan sengaja, dia tinggal sembahyang tapi dia tak ingkar, tak jadi kafir. Tu. Kalau ada orang mengatakan siapa meninggalkan sembahyang dengan sengaja kafir, ini bahaya. Sebab dia berpandukan zahir hadis. Ada hadis yang Nabi yang ulama istinbat, hadis ni dalil sebagai dalil bahawa orang tinggal sembahyang dengan sengaja saja dia malas, haram, dosa besar, tapi tak jadi kafir. Isu dia tuan-puan bukan isu haram, isu dia kafir atau tidak. Jangan silap poin. Orang silap poin, kita bahas bab lain, dia sebut isu lain. Kita kata hadis ini istinbat hukum berkaitan dengan kafir ataupun tidak. Tiba-tiba dia kata haram, dosa besar. Memang kita tak menafikan orang yang meninggalkan dengan sengaja haram, dosa besar, tetapi dia tidak kufur dan tak kafir. Tu dia punya poin istinbat ni. Bermula 5 sembahyang, khamsun salawatin, bermula 5 sembahyang telah menfardu akan dia akan 5 sembahyang itu oleh Allah Ta'ala. Fardu-fardu tu atas segala hambanya, hamba Allah. Makna fardu ni tetap. Allah menetapkan atas hamba tu, mana katabahunna. Asal katabahunna ni tulis. Daripada dia panggil terjemahan daripada makna lazim. Tulis tu, katabah ni tulis. Kenapa tiba-tiba lahirnya makna tetap? Tu dia punya keunikan penterjemahan ataupun makna ulama kita. Tak boleh nak condemn mudah-mudah. Kalau condemn mudah-mudah, tanda dia tak berapa cerdik. Ada orang condemn terjemah, dia nak kena ikut bahasa tersurat saja. Kalau tersurat, kenapa ulama terjemah katabahunna ni terjemah tetap, sedangkan katabah menulis? Patutnya kena katalah 5 waktu yang ditulis oleh Allah Ta'ala kata hamba. Tiba-tiba ulama kita dia tak terjemah tulis tu, dia terjemah tetap, menetapkan. Maksud dia panggil
dengan makna lazim. Dia ambil terjemah daripada lazim, tulis itu, daripada tulis itu tetap. Apabila tulis itu dia kekal, dia tetap. Maka ulama nak pada apa? Nak pada tetap. Allah menetapkan 5 waktu ke atas hamba. Maka barang siapa datang mengerja dengan sekalian yang difardukan. Datang ni makna bertemu dengan Allah apabila ia mati. Tu faman jaa, datang tu bila? Apabila dia mati dia bertemu dengan Allah, tu makna datang. Apabila dia mati dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tiada buat sia-sia daripada sekaliannya. Akan sesuatu meringan-ringan dengan hak sekalian sembahyang yang fardu tu. Nescaya adalah baginya di sisi Allah itu janji. Apa dia janji? Bahawa dimasukkan dia akan syurga. Dan barang siapa tiada mengerjakan dengan sekaliannya, siapa yang tak buat kelima-lima atau buat tak cukup, sama ada dia tinggal semua ataupun dia buat tapi tak lengkap, tak cukup 5 sehari semalam, maka tiada baginya di sisi Allah janji. Allah tak akan masukkan dia ke dalam syurga. Ni janji. Allah janji siapa buat lengkap Allah nak beri syurga. Siapa yang buat tak buat atau buat tak lengkap tidak akan memenuhi janji Allah. Jika menghendaki ia Allah, nescaya menseksa ia Allah akan dia, akan orang yang tak buat dan tak lengkap. Kalaulah Allah nak seksa dia, maka Allah akan seksa. Allah buh dalam neraka. Dan jika menhendaki ia Allah, nescaya dimasuk akan dia, akan hamba tu oleh Allah akan syurga. Kalaulah Allah nak walaupun dia tak semayang, ini yang ulama faham ni, bahawanya kalau tak semayang boleh Allah nak letak dalam syurga. Ini dia panggil apa? Dia panggil kuasa yang ada pada Allah. Dia boleh ambil orang yang semayang buh dan syurga, dia boleh ambil juga orang yang tak semayang buh dan syurga. Kerana apa? Ihsan dia. Cuma tiket dan syarat saja. Orang semayam tu syarat untuk Allah masuk dan syurga, tetapi bukanlah tujuan di sisi Allah. Allah tak berhajat kepada pahala untuk nak letakkan manusia dan syurga. Tu kekayaan Allah Ta'ala. Allah tak nak buat satu benda tak perlu kepada syarat. Nak letak manusia dalam syurga boleh walaupun dia tidak ada pahala. Ini dalil ulama ambil ini istinbat bahawasanya orang yang tak semayang, dia tak ingkar, dia tak solat saja, Allah janji kalau Allah nak, Allah boleh letak dalam syurga. Tu. Dan jika menghendaki ia Allah, nescaya dimasuk akan dia, akan hamba oleh Allah akan syurga. Hamba mana? Hamba yang tak lengkap solat dan meninggalkan solat. Tu. Maka inilah hadis dalil tiada jadi kafir orang yang meninggal sembahyang dengan sengaja. Kenapa? Ulama faham. Kerana jika jadi kafir, kalaulah kafir, nescaya mustahil masuk syurga. Mustahil pada janji, bukan mustahil pada akal. Sebab kalau kafir, janji Allah, Allah tak akan letak dalam syurga walaupun satu lahzah. Itu. Asalkan dia kafir saja, maka diharamkan ke atas dia syurga walaupun satu lahzah. Makna inilah kata ulama faham hadis ini, bahawasanya orang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, dia tak ingkar, tak menjadi kufur. Kenapa? Dalil dia Allah boleh letak dia dalam syurga walaupun tidak ada pahala, walaupun dia tak semayang. Kerana ramai sahabat-sahabat Nabi tuan-puan, ada yang tak semayang masuk syurga, sahabat Nabi. Bukan kerana dia sahabat,
Memanglah status sahabat tinggi, tapi kerana keadilan dan ihsan Allah Ta'ala, ada sahabat yang mengucap 2 kalimah syahadat tak sempat solat, terus menyahut seruan Nabi untuk ke medan perang, tak sempat mendirikan solat. Di medan perang mereka terbunuh, syahid, terus masuk syurga. Masuk syurga melalui pintu syahid walaupun tak sempat solat. Orang yang tak solat boleh masuk syurga. Kenapa? Ini ihsan Allah Subhanahu Wa Taala, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan Allah memerlukan pahala untuk nak masukkan syurga manusia ke dalam syurga. Allah tidak perlukan kepada solat untuk masuk ke dalam, untuk masukkan hamba ke dalam syurga. Inilah dalil tiada jadi kafir orang yang meninggal sembahyang dengan sengaja, kerana jika jadi kafir nescaya mustahil masuk syurga. Ini mustahil pada janji Allah, bukan mustahil pada akal. Adapun pada akal, harus orang kafir Allah nak bubuh dalam dalam syurga. Itu pada akalnya orang kafir boleh Allah nak masuk dalam syurga. Cuma janji Allah, asalkan kafir saja dia, maka Allah mengharamkan ke dalam nak letak dalam syurga. Ini janji Allah. Kerana diharamkan kafir masuk syurga, kafir haram masuk syurga, selama-lama dia berada di neraka, wal'iyadzubillah. Sebab itulah kita kena jaga sangat-sangat akidah kita, supaya kita terselamat daripada menghuni neraka selama-lamanya, wal'iyadzubillah. Sikit lagi tuan-puan, kita break pukul, biasa kita break pukul apa? 10.20 ke 10 suku? Lupa dah tuan-puan. 10 suku. Sambung 10.30. Lupa break sambung terus sampai 11.30. Lagi jam. Jangan lupa break. Kita 9. Kita break awal sikit hari ni, 10.20. Tak silap saya 10.30 kita break biasa. Sambung masuk 10.40. Kita break awal sikit sebab hari ni nak berhenti awal. Pukul 11.30 nak berhenti. Saya ada urusan sikit. Urusan hari-hari ada. Hari ni buat alasan sikitlah nak berhenti awal. Berhenti 11.30. InsyaAllah. Sikit lagi. Ini poin penting. Yang tadi santai saja. Ini masuk tajuk yang kita fokus. Syarat wajib sembahyang. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Ini topik pertama tuan-tuan. Dia paling penting. Satu topik ni pun kita just faham. Tapi paling penting ni ialah satu topik yang kedua. Ini pertama, iaitu tajuk dia syarat sah. Itu penting. Syarat wajib ni kita nak tahu, nak ukur, nak match teori ni, seolah-olah inilah teori dengan laksananya. Siapa yang wajib solat? Mudah ya ni. Tapi pentingnya untuk nilai sebagai panduan kepada kita dalam pelaksanaan solat, tajuk dia ialah syarat sah 9 perkara. Itu penting. Sebab tu kita syarat sah ni kita akan fokus. Yang kedua, lepas syarat sah 9, yang kedua barulah kita bincang satu persatu rukun sembahyang. 13 tu tuan-puan, kita bincang satu-satu dari sudut implementasinya. Cara nak takbirnya macam mana, cara nak baca ucap Fatihahnya macam mana, satu persatu kita akan fokus supaya kita jaga syarat sah 9. 9 itu sebelum takbir. Sebelum Allahu Akbar, 9 perkara yang kita kena settlekan. Kalau tak settle 9, takbir tak sah. Kenapa tak sah? Kerana kita tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Untuk Allah terima salat, mesti 9 ini piayawan dijaga. Tiba-tiba 9 perkara kita tak tunai, tak akur. Semayang dalam keadaan wuduk tak sempurna, maka dia panggil semayang dia yang tak sah, bukan batal. Tu dia panggil topik, subtopik yang penting satu sebelum solat. Dalam solat dia kita jaga 2 benda dalam solat. 2 benda ni hak wajib, tak campur sunat ab'ad, tak campur sunat hai'ah. Hak wajib 2 benda. Apa dia? Pertamanya syarat setiap rukun. 13 tu kita bincang satu-satu. Syarat takbir 21, syarat Fatihah ada 10, syarat rukun ada 4, syarat i'tidal ada 2, syarat qiyam ada 1. Satu persatu 13 tu kita tahu cara untuk kita buat. Itu dia panggil protokol. Satu-satu tu cara nak bergerak macam mana, itu dia panggil protokol di hadapan Allah. Dan yang kedua, dalam solat ada 2 benda-benda wajib. 2 apa dia? Perkara yang batal, kena tahu. Pergerakan yang boleh batal solat, perkataan yang boleh
batal solat kena tahu. Ini dia panggil perkara yang batal solat, kena ambil tahu juga. Dua asas ini dalam solat, dan ada tambahan lagi sunat. Sunat tu untuk make up, untuk kita jaga kualiti pahala, kena jaga yang sunat. Kena ambil tahu sunat ab'ad, kena ambil tahu sunat hai'ah. Sebab kita nak buat memperbanyakkan sunat dalam solat. Selagi banyak sunat, selagi banyak reward yang kita dapat. Banyak reward, bonus-bonus yang kita dapat. Income yang kita akan dapat banyak. Satu kita buat, tapi bonus kita dapat banyak. Baik, hari ini satu dulu tuan-puan ya. Dia ada 5 semua. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, syarat wajib sembahyang. Bermula syarat wajib sembahyang itu 5 perkara. Cukup 5 baru wajib. Tak cukup 5 tak wajib. Ini syarat wajib. Kalau ada 4 saja tak wajib solat. Nak tahu wajib tak wajib solat, inilah dia punya penilaian dia. Anak kita ni, tuan-puan, bila kita nak tahu dia wajib solat? Ni penilaian dia. Kalau tak wajib atas anak, tapi wajib atas bapa. Kita, Allah Ta'ala tekan kita supaya ajar dia. Tapi dia Allah tak tekan lagi. Sebab apa? Tak dapat syarat wajib. Kita dah dapat 5 cukup atas kita. Maka kita wajib atas diri kita, wajib atas isteri kita, kita wajib tekan isteri kita, dan kita wajib tekan juga anak yang belum balik. Apabila balik, tak wajib atas kita, dia sendiri. Allah tekan dia sendiri. Allah paksa dia semayan, Allah paksa dia cari ilmu supaya semayan. Asal dia paksa semayan. Maka nak buat semayan yang wajib tu, kena tahu tata cara. Menyebabkan tata cara jadi wajib juga. Asal dianya solat saja, Allah kata aqimus salah. Wajib kamu mendirikan ibadat yang nama dia semayang. Tak tahu cara nak buat macam mana semayang, tak tahu nak baca Fatihah cara yang betul, tak tahu nak iktidal yang nak takbir yang betul, maka kena pergi bertemu guru untuk terima cara belajar ataupun kursus cara menghadap Allah Ta'ala yang betul. Maka wajib juga. Tu. Bermula syarat wajib sembahyang itu 5 perkara. Ini berhimpun 5 perkara. Pertamanya Islam. Maka tiada wajib sembahyang atas kafir asli. Maka ni tafriq bagi kata Islam. Apabila Islam, maka perincian dia, keputusan dia, maka tiada wajib ni sembahyang atas kafir asli. Tak wajib sembahyang atas kafir asli. Apa dia kafir asli ni tuan-puan? Kafir asli ni ada 2 makna. Pertamanya, kafir yang tidak pernah masuk Islam walaupun satu lahzah. Kafir yang tidak pernah masuk Islam walaupun satu lahzah. Kalau dia pernah mengucap 2 kalimah syahadat, tiba-tiba dia murtad balik, itu tak dinamakan kafir asli. Tu dia panggil orang kafir asli, tak pernah masuk Islam walaupun satu lahzah. Lahzah ni mana second lah, satu saat. Dia ucap, tiba-tiba dia keluar balik. Itu dia panggil kafir ori. Ni orang panggil ori. Kafir yang asli. Pendapat yang kedua, ini pendapat yang kedua, pendapat tambahan sahaja tuan-tuan. Tapi tuan-tuan ingat yang pertama. Apabila orang kata kafir asli saja, kafir tak pernah masuk Islam. Simple. Yang kedua ni, ada juga sebahagian pendapat yang mengatakan bahawa nak dinamakan kafir asli, syarat dia hanya berada satu agama saja. Maksud dia, Kristian tak pernah masuk Buddha, tak pernah masuk Hindu. Tapi kalau dia Kristian, tiba-tiba dia tukar masuk Hindu, tak dinamakan kafir asli. Ini pendapat tambahan. Tapi pendapat yang kuat ada yang pertama tadi. Takrif yang pertama itulah yang tuan-tuan kena ingat. Baik. Kafir asli ni dia ada standard dia. Ini kita tuan-tuan akan bertemu di dalam muamalah. Ada kafir asli yang nama dia kafir muahad.
Kafir asli yang nama dia kafir asli musta'man. Ini ada. Dia kafir asli tapi ada jenis-jenis nama dia. Ada kafir asli yang musta'man. Macam pelancong yang foreigner ni tuan-tuan datang ke Malaysia, dia kafir asli tetapi dia ada jaminan. Orang Islam jamin. Ni kira asal ni, kira negara Islam yang asal. Jadi negara Islam asal, apabila orang yang bukan Islam nak masuk ke negara Islam, dia sangat ketat. Bukan mudah masuk pelancong. Sama ada dia nak masuk atas urusan kerja ataupun urusan pelancongan, sama je. Tujuan tu tak dia ambil kira. Tapi dia ambil kira tu ciri atau syarat ketat yang nak masuk. Antara dia kafir asli yang nak masuk, nak merentasi border negara Islam, mesti ada penjamin. Siapa yang nak jadi penjamin? Mesti orang Islam juga. Orang Islam yang jamin bahawa saya jamin bahawa kafir ini sekian. Tidak ada bahaya dan sebagainya. Maka kafir ini dipanggil kafir asli, dia ini dipanggil musta'man. Orang yang diberi keamanan oleh orang Islam. Maksudnya ada orang yang jamin. Hari ini pasport lah. Dapat pasport mudahlah, masuk je lah. Pasport antarabangsa. Tapi dulu dia kira akan ada orang yang Islam yang berani jamin apa-apa berlaku, maka orang inilah yang akan dicari oleh kerajaan Islam. Penjamin inilah yang akan dicari. Itu dipanggil kafir musta'man. Banyak nama dia, ada kafir mu'ahad. Itu akan belajar di dalam kitab muamalah. Baik, yang kedua tuan-tuan, kafir murtad wal'iyadzubillah. Apa dia kafir murtad? Iaitu orang Islam kemudian dia keluar daripada Islam walaupun satu lahzah. Dikira dia itu kafir murtad. Kemudian dia masuk Islam balik. Dikira dia murtad wal'iyadzubillah. Kafir murtad inilah bahaya tuan-tuan. Sebab murtad ini terkadang murtad dengan perkataan, terkadang murtad dengan perbuatan, dan terkadang murtad dengan pegangan, murtad dengan pahaman, pegangan kita. Itu bahaya. Sebab tu kena belajar ilmu usuluddin supaya pegangan kita betul dengan usul. Jangan pegang Allah Ta'ala ini berada di atas aras. Jangan pegang Allah Ta'ala ini sama dengan kita. Ada ini berjalan seperti kita. Bahaya. Jangan pegang Allah Ta'ala ini, jangan percaya akidah kita bahawa Allah Ta'ala ini unsurnya sama dengan makhluk. Dia hampir dengan kita. Dia sangat dekat dengan kita. Kita dengan Allah ni dekat. Dia faham hadis zahir. Kita dengan Allah ini dekat. Sangat dekat. Dekat apa dia? Dekat dirilah. Diri Allah dengan diri kita ni dekat sangat. Bukan dekat jirin. Bukan diri kita dengan diri Allah. Allah duduk sebelah. Bukan. Itu kena faham. Akidah-akidah itulah yang tak betul dengan ahli sunnah wal jamaah, yang boleh membinasakan kita. Itu dia panggil kafir murtad. Sedar ataupun tidak, tak kira. Di sisi Allah. Kafir murtad ni bahaya dia. Sama ada dia tahu ataupun tidak, itu di sisi Allah. Yang dia tahu itu dia declare. Itu dia istihar. Dia istihar keluar daripada Islam, itu murtad dengan perkataan. Tetapi murtad yang cara tak sedar, dia ucap dengan ucapan yang boleh membinasakan akidah dia. Dia melakukan perbuatan yang boleh membinasakan akidah dia. Itu dia panggil murtad. Wal'iyadzubillah. Baik. Yakni yang kata tak wajib sembahyang ke atas kafir. Ini pun kita kena perbetulkan pahaman kita. Yang kata Islam je wajib solat, orang kafir tak wajib. Maksud apa tak wajib ke atas orang kafir ni? Yakni tiada dituntut, suruh, yang dipaksa, suruh, yakni disuruh oleh kerajaan Islam. Ni kerajaan Islam tak wajib paksa orang kafir. Paksa apa dia? Ia kafir asli itu sembahyang pada hukum dalam dunia.
Tak wajib ni maksud dia tak wajib kerajaan Islam paksa orang kafir solat, paksa orang kafir pergi Jumaat, paksa orang kafir puasa bulan Ramadan. Tak dibenarkan buat, kerajaan Islam buat, JAKIM keluarkan arahan, orang kafir tidak dibenarkan merokok pada bulan Ramadan. Tak boleh. Itu maksud tak wajib paksa orang Islam, orang kafir asli mendirikan solat dan melakukan segala perbuatan syarak. Tetapi diseksa akan dia akan kafir asli itu pada akhirat. Tetapi orang kafir asli ini yang kita kena faham, dia juga dipaksa oleh Allah Ta'ala untuk melakukan segala pekerjaan syarak sama dengan orang Islam. Orang kafir di sisi Allah wajib salat, orang kafir di sisi Allah wajib puasa, orang kafir di sisi Allah Ta'ala ini wajib tutup aurah. Orang kafir di sisi Allah haram dia minum arak, haram dia berzina, haram dia tak mendirikan solat. Kenapa? Kerana di sisi Allah sama je manusia. Kafir dengan Islam, hukum yang Allah gubal ni bukan Allah gubal hukum syarak untuk orang Islam saja, tidak. Al-kafiruna yukhatibuna bi furu'in syar'iyyah. Al-kafiruna, semua orang kafir, yukhatibuna, diarahkan hukum ataupun digubal hukum oleh Allah Ta'ala bi furu'in syar'iyyah, dengan segala hukum syarak. Bukan hukum syarak ini digubal untuk orang Islam, tidak. Bahkan orang kafir juga kena hukum yang Allah gubal ini. Itu dalil yang ulama sebut al-kafiruna yukhatibuna bi furu'in syar'iyyah. Cuma dia nak diambil kira, nak Allah terima solat dia, kena dia Islam dulu, kena terima, kena beriman dulu kepada Allah, kena percaya dulu. Kalau beriman, kalau solat tak beriman, maka tidak diambil kira oleh Allah. Tetapi diseksa akan dia akan kafir ini pada akhirat. Sebab apa? Sebab tiada sembahyangnya. Jika seksa tu mati di dalam kafir. Kalaulah dia mati dan kafir, Allah seksa yang dia tak solat. Tapi kalau sebelum dia mati, dia mengucap 2 kalimah syahadat, segala kesalahan dia diampun oleh Allah Ta'ala. Tu bagus. Sebab tu kita jangan give up. Kalau ada kawan-kawan kita walaupun dah tua, dah hampir nak mati dah, tak masuk Islam lagi, tak apa, teruskan dakwah dia, teruskan ajak dia mengucap 2 kalimah syahadat. Kenapa? Kerana kesalahan yang lampau itu Allah Ta'ala akan ampunkan. Itu Allah nak ransan orang Islam, orang kafir masuk Islam. Ransangan dia ialah, motivasinya ialah segala kesalahan sebelum mengucap 2 kalimah syahadat akan di-burn, akan dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Zero balik. Dia mula mengucap 2 kalimah syahadat itu seolah-olah bayi yang baru dilahirkan. Adapun kafir asli, jika ia masuk Islam, ini kita akan sambung minggu depan, itu akan bulan depan. Pendetailan ini kita tak sempat hari ini. Kafir asli jika ia masuk Islam, maka diampun akan segala dosanya yang bersangkut dengan hak Allah Ta'ala. InsyaAllah pendetailan ini kita akan sambung bulan depan. Jadi kesimpulan tuan-puan, pahaman yang kita perlu perbetulkan, kita jangan cakap untunglah orang kafir boleh minum arak, boleh berjudi, boleh berzina, tak tutup aurah pun tak apa. Itu pahaman yang tidak betul dengan syariat. Sebenarnya teruklah orang kafir meninggalkan segala larangan Allah Ta'ala, diazab, dan tidak beriman kepada Allah diazab. Ada 2 azab. Kesalahan orang kafir di akhirat kelak akan diazab dengan 2 kesalahan. Kesalahan pertama, dibakar oleh Allah ke dalam neraka kerana tidak beriman kepada Allah. Dia tak beriman kepada Allah, akan dibakar selama-lama di dalam neraka. Yang kedua, dia dibakar dalam masa yang sama. Diazab kerana meninggalkan syariat furu'in syar'iyyah. Diazab kerana meninggalkan segala larangan, segala suruhan Allah.
Dia akan diazab kerana tak solat, diazab kerana makan perkara haram, diazab kerana tak tutup aurat dan sebagainya. Wallahu a'lam. Insya-Allah tuan-tuan, selepas kita break kita sambung 10 10.40. Betul? 10.40 kita sambung kitab yang kedua. Wallahu a'lam.